edisi khas Selamat Hari Raya Haji. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, so seperti biasa, sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah, thank you very much for your support. Okay guys, hari ini merupakan satu edisi khas lah. Edisi khas, we call it Selamat Hari Raya Haji. Kalau you all nampak kali ni kan, saya bawa lah saya punya baju Melayu kan pada studio. Cuma silap je, saya lupa dah bawa butang pula. Alamak, jam lah. Every time I lupa. Tapi don't worry, dalam tu ada lagi Nomlab. Baju Nomlab kita. Okay guys, berkenaan dengan Raya Haji ni, this time saya just nak sharekan kepada you guys lah. So kalau kita lihat balik norma baru, lepas tu kita lihat balik kepada digital lah. What can we do berkenaan dengan Hari Raya Haji ni? So, just nak share dengan you guys berkenaan dengan Hari Raya Haji melibatkan korban. So kalau kita lihat balik in terms of korban ni, kalau I tengok balik, just nak share dengan you guys, terdapat beberapa, we call it sebagai services lah, yang telah menawarkan untuk kita membuat korban secara online. Selalu kita lihat balik kan, kadang-kadang ada kita tengok balik, especially baru-baru ni, bila makin dekat kepada Hari Raya Haji, we can see actually there are few websites lah, terdapat beberapa services daripada beberapa syarikat yang menawarkan we call it korban secara online. So I just nak share dengan you beberapa services untuk makluman you guys. Memang saya tidak ada kena dengan these companies, tetapi saya rasa antara these three companies ni, I just nak share dengan you, memang nampak very credible lah. So don't worry about it Alright guys, so the first company I nak share dengan you all adalah daripada Ikhlas. So Ikhlas ni is from the Group Executive Chairman, kalau tak silap saya, of AirAsia Group Berhad, Datuk Kamarudin Meranun. So kalau you all guys nak tengok, I akan sharekan dia punya website dia adalah ikhlas.com. So you all boleh pergi terus ke ikhlas.com/korban /korban, so /BM. Saya akan sharekan dia punya link dia. Okay, so kalau kita lihat balik, you all kalau nak buat korban, so dia terdapat korban secara lokal. So you boleh buat korban tu is done locally atau di luar negara. So terpulang pada you guys yang mana you all nak pilih lah. Okay, so yang the cool thing about Ikhlas ni, dia terdapat beberapa simple je, very clean and simple dia punya website dia. Kalau kita nak tempah dia status dengan soalan lazim. The good thing about Ikhlas ni, I nak share dengan you guys dulu adalah terdapat dalam two languages lah, dua bahasa. Maksudnya kalau kita tak pasti, kita boleh ambil bahasa Malaysia atau kita boleh ambil in English. So kebanyakan website yang lain tu, yang menawarkan servis tu, tak banyak yang ada dalam English pula kan. So kalau Ikhlas ni dia cover dua-dua two of the languages. Lepas tu kalau kita lihat balik, dia yang paling penting dia ada berkenaan dengan FAQ. So kadang-kadang bila kita menggunakan, we call it a new service lah, macam online korban ni, dia akan beritahu kita what is korban, what is the requirements to perform korban, what is the obligation. So yang tu berada di dalam bahasa Inggeris. So kalau kita nak tukar kepada BM, kita boleh tengok apa syaratnya untuk melaksanakan ibadah korban, apa dia punya hukum dia and all, etc. So you all, kalau you all tak pasti, you all boleh baca dahulu. Pada pandangan saya, you all baca dulu semua soalan lazim. So not just on Ikhlas, tetapi kepada website-website lain, supaya kita lagi, we call it, lebih confident bila kita nak menempah lah melalui these online services. Okay, so kalau Ikhlas ni dia straightforward je, kita boleh klik pada butang tempah sekarang. So you all just need to click. Okay, kita tengok dia punya website dia, apa simakan status and all. So cara pendaftaran dia dah tulis kat sini. Kita lari pada ikhlas.com/korban. Alright, so kita masukkan butiran yang diperlukan, terus kita buat bayaran secara online, and then kita akan dapat pengesahan bayaran diterima, dan kita boleh semak status tu, sebab dia tak instant, sebab dia still need to go and slaughter the animal kan. So kita kena tengok balik. So dia tak instant, tetapi cara tempahan tu everything dibuat secara online. Senang je. Alright. So yang first kali what you need to do adalah tempah. Kita boleh klik pada butang tempah sekarang, atau kita klik kat sini. So kita klik pada butang tempah sekarang. So dia akan bawa kita kepada proses pendaftaran. Pendaftaran ni memang wajib lah. So what you need to do is kita kena masukkan. So kita kena pilih dulu korban. Okay. Kita masukkan nombor IC kita, nombor telefon, kita ambil yang wajib je. Yang mana wajib you perlu masukkan, dan kita masukkan nama penuh. Kita masukkan nama penuh, dan kita masukkan adalah kita punya email address. So make sure you all masukkan email address yang betul. Okay. Okay, untuk Ikhlas pula, you all boleh masukkan your big ID. Maksudnya yang mana yang pernah
You all naik Asia, you all ada big ID, you all boleh masukkan sekali lah. Alright. So, lepas kita dah masukkan, the next step kita akan lihat adalah senarai penyertaan korban. So, nama peserta tu. So, mengikut bahagian. So, all these kind of things you kena check balik dalam apa we call it FAQ. So, letakkanlah. So, nama peserta, you boleh letakkan nama peserta itself. Okay. Then, untuk tujuan pelaksanaan tu, kita boleh lihat balik untuk korban, kita ambil korban. Then, after kita tengok bilangan atau bahagian lah. So, this one you kena tengok lah. So, satu bahagian kalau A-class is actually RM300. So, satu ekor lembu is 2,100 dan seekor kambing adalah RM580. Alright. So, once you dah klik dah pada bahagian yang lembu tu, kita klik pada butang tambah peserta atau tambah the next bahagian. Okay. So, kalau kita lihat balik is your mode of pembayaran. Mode of pembayaran ni, tiga-tiga saya nak share ni sekejap lagi adalah lebih kurang sama je. So, FPX ni maksudnya kita boleh buat secara online transfer atau menggunakan you punya bank account, debit card atau menggunakan credit card. Cuma untuk makluman dia dah tulis kat situ, waktu operasi untuk FPX adalah mengikut bank anda. So, maksudnya kalau katakan, kalau tak silap saya, after pukul 12 kot, 12 malam you all dah tak boleh buat transfer tu sehingga the next morning. Kalau credit card tak apa, it's okay, dia 24 hours. Pastikan kita klik pada daftar pendaftaran. Okay. So, what you need to do adalah kita perlu masukkan. So, you all boleh masukkan adalah you punya online banking, credit card atau your wallet. So, kalau kita lihat balik, just nak share dengan you guys. Contohlah untuk saya buat satu situasi adalah satu bahagian will cost you RM300. Lepas tu kita lihatlah online banking dan Maybank to you, CIMB Click. Saya rasa dah majority of all the banks ada kat sini lah. So, kalau credit card, kita masukkan kita punya credit card dan kita terus membuat bayaran. Okay. So, dipahamkan, so after you all membuat bayaran, you all boleh buat pengesahan. Okay, you boleh semak status ibadah korban tu dekat ikhlas.com/korban. So, you all boleh check dia punya status dia. So, apa yang cara kita nak check adalah kita perlu masukkan nombor IC kita. So, masukkan nombor IC tu. So, once dia dah habiskan, dia dah go through the process untuk korban tu, nanti dia akan hantar. Kalau tak silap saya, untuk ikhlas, you akan dapat satu digital sijil. Digital sijil. Okay, dalam ni dia akan tanya bila akan dapat sijil korban. Alright. So, sijil korban sedia untuk muat turun daripada website Ikhlas. Okay, dalam masa 1 hingga ke 2 bulan selepas selesai pelaksanaan ibadah korban. Dalam tu dia dah tulis dah. Tempoh tersebut adalah tempoh proses untuk melengkapkan segala laporan pelaksanaan ibadah korban yang diterima daripada 30 buah negara pelaksanaan. So, that means ni kalau you ambil yang overseas punya, sebab dia akan libatkan beberapa negara yang lain. So, nanti dia akan put lah which country or that, all these kind of things. And then, of course, dia kena go through the process of that. Dia bukan straightforward instant macam tu. Okay, so you all boleh check balik the proses pendaftaran. So, selesai dah, settle. You all dah boleh buat ibadah korban secara online. Easy kan? Okay, kalau kita lihat balik ada terdapat website-website yang lain seperti nampak ni adalah Akikah Center. So, Akikah Center ni dia buat akikah dan korban. So, sama je dia punya proses dia lebih kurang. Dia dekat sini. Kalau kita lihat balik Akikah Center, kalau kita klik pada daftar korban, dia dah letak dah harga dah semua siap-siap dah. Alright. Alright, untuk korban, kita klik pada butang korban. Okay, kalau kita lihat balik untuk Akikah Center, sama juga, saya rasa. Let's have a look and see. Okay, dia punya cara pendaftaran dia pun lebih kurang sama je macam Ikhlas. You perlu masukkan nama pendaftar, nombor telefon, email, then after that alamat penghantaran sijil. Okay, everything dengan nama peserta korban, bilangan, etc. etc. So, lebih kurang sama je, similar. Kalau kita tengok balik, Akikah Center pun cara dia buat adalah about the same. Kita lihat balik. Kalau ada tak dia punya FAQ. Okay, sama juga Akikah Center, dia ada juga soal jawab, so dia akan tanyalah macam-macam lah. So, okay, so berkenaan dengan Akikah Center pun is about the same, lebih kurang sama je dengan apa Ikhlas. Okay, dia tanya, you kena jawab dia punya, you kena isi dia punya details, lepas tu terus membuat bayaran, lepas tu nanti dia akan hantar ada bukti lah. So, ada melalui e-sijil, dia ada hard copy dengan soft copy kalau tak silap saya, ada dengan for Akikah Center. Dan yang last kali anda nak share dengan you guys adalah berkenaan Easy Korban. Kalau Easy Korban juga, saya akan sharekan dia punya link. Okay, so Easy Korban ni, dia dah tulis apa dia punya website, dia adalah easykorban.org. Okay, sama juga. Okay, cuma yang ni, dia dah tulis kat situ pengumuman pendaftaran ibadah korban akan ditutup pada 1 Ogos 2020. Dia dah inform kita dah. Alright.
So kalau kita lihat balik, dia punya muka depan tu, dia dah letak kat situ kempen e-sijil, digital sijil. So you all boleh memilih actually for Easy Korban ni, you all nak dia punya physical sijil yang dia hantar, atau you all boleh dapat yang digital sijil. Kalau digital sijil ni green sikit lah, at least tak adalah percetakan, at least you boleh keep dia punya soft copy sekali kan, senang je kan. Alright, so dia dah dalam tu sama juga, dia akan beritahu mengapa perlu melaksanakan ibadah korban bersama kami. Dia dah letak dah all the information semua tu, dengan harga, dengan bank dia, mana kita nak transfer Maybank, CIMB, Bank Islam ke dan sebagainya. Alright, so kalau proses pendaftaran, kalau kita lihat balik, let me just klik pada daftar korban. Okey, dipahamkan daftar korban di Malaysia sudah tutup, dah habis dah. So kita lihat balik, you have the option sebenarnya untuk memilih yang di Malaysia atau tempatan atau luar negara. So untuk this one dia dah tutup dah habis. So masih yang dibuka adalah daftar korban di luar negara. Okay, so daftar di luar negara sama je. Okay, untuk daftar melalui Easy Korban, Easy Korban sama juga, kita pilih-pilih. Make sure you all pilih bukan akikah, tapi kita pilih pada korban. Alright, then kita masukkan sama je. Dia akan minta nombor telefon, nombor bimbit. So saya cuba masukkan. Okay, so lepas kita dah masukkan nombor IC dengan nombor handphone, kita perlu masukkan macam biasalah, nama penuh, masuk alamat, bandar, postcode, nombor telefon, email dan sebagainya. Okay, lepas tu di bawah ni pastikan kita boleh klik adalah kita boleh menggunakan e-sijil bagi e-sijil bagi menyokong kempen menjaga alam sekitar. Green sikit. Atau you all masih, kalau you all nak sijil bercetak pun boleh. You all boleh klik. Alright, so you all boleh ambil pilihan dekat situ. So proses dia saya rasa untuk Easy Korban pun sama je. Alright, kalau kita lihat balik, is very similar. What you need to do adalah pilih, of course, servis yang mana you all nak, you all prefer. So either Ikhlas ke, Akikah Center ke, atau Easy Korban ke, depends on you guys lah yang mana you all nak pilih. Saya takkan recommend yang mana satu, is up to you. Cuma you all lihat balik adalah di FAQ yang mana you all rasa lebih selesa, okay, untuk you all jawab. Then of course kalau kita lihat balik, kita dah buat pendaftaran. So make sure pendaftaran tu nama tu betul, nombor telefon, email, especially email tu make sure pastikan tu betul. Okay, so once you all dah habis berkenaan dengan pendaftaran, you all boleh masukkan dia punya pembayaran. So pembayaran tu you all boleh melalui your bank transfer, atau ada yang melalui credit card dan sebagainya. So once you all dah habis dah, nanti dia akan, the next process tu, nanti dia akan hantarlah bukti dia ke, dia punya sijil ke dan sebagainya. So kalau kita lihat balik, proses dia agak senang lah. Nowadays kan, bila kita nak buat ibadah korban ni, kita ada alternatif yang lain, especially melalui norma yang baru tu. So you still can do it. So saya rasa it's very good kalau berkenaan dengan digital ni. This is something digital yang membawa manfaat kepada semua kan. So harap-harap kita boleh sharekan video ni kepada kawan-kawan kita atau sahabat yang lain lah. So at least diorang dah tahu dah, nak buat ibadah korban ni senang je, boleh buat secara online pun boleh. Easy je kan. Okay guys, itu sajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan komen pada video di bawah. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Haji kepada semua umat Islam dan juga Happy Holidays. Happy Holidays kepada semua yang bukan Islam. Kita akan jumpa di video lain. Thanks guys.